A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana talabil ilm warzuqna al-ikhlasa fihi wal amal bihi wan nashr bihi hatta astaghfirullahaladzim wal amal bihi wan nashr bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin, penulis buku Dosa-Dosa Besar Yang Tidak Ditakuti, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur dan staf kepimpinan merangkap teman seperjuangan tim AJK Gemanur Iman. Seterusnya para jemaah yang istiqamah bersama, mudah-mudahan kita sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih kepada semua kerana masih setia mengimarahkan penutup Taman Syurga Gemanur Iman pada malam ini, mengakhiri tajuk 6 siksaan di dunia di bawah tajuk bakal diberi keturunan yang buruk. InsyaAllah kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz yang telah pun bersedia untuk menyambung kupasan pada muka surat 44 di bawah tajuk 3 siksaan semasa ajal kematian. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memulakan kuliah akhir kita malam ini dengan umul kitab dan seterusnya memulakan pengajian. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wallahu musta'an, Allahu musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemula bicara pada malam ni Puan Pengerusi Bonda Rosniati selaku Pengerusi Gemanur Iman, seluruh ahli jawatan kuasa dan seluruh para pencinta ilmu Taman-Taman Syurga yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita berdasarkan buku ni, Kitab Dosa-Dosa Besar Yang Tidak Ditakuti. Muka surat 44 dalam tajuk 3 siksaan semasa ajal kematian. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sebelum ni kita dah bicarakan berkenaan siksaan dekat dunia. Orang yang meninggalkan sembahyang, kita cerita sebelum ni neraka sakar. Kita cerita sebelum ni berkenaan berat di dunia juga di akhirat. Kita cerita bakal diberi keturunan yang buruk. Ini orang yang meninggalkan solat. Ya, kita dah cerita juga 6 siksaan di dunia. Dan kali ini 3 siksaan semasa ajal kematian. 3 siksaan semasa ajal kematian. Jadi kita perhati benar-benar solat ini satu kefarduan, satu kewajipan yang terbeban atas diri kita sendiri. Orang lain tak boleh tolong qada. Kita yang tinggal, kitalah yang kena tanggung dan kena jawab. Baik, 3 siksaan semasa ajal kematian. Yang pertama, mati dalam keadaan haus, tidak terkira. Haus, orang yang tak sembahyang ni waktu meninggal tu minta air. Bagilah air banyak mana pun tak akan hilang dahaga. Saya pernah jumpa orang ni dia minta air. Haus. Bagi banyak dah. Berbotol-botol, dia tak hilang dahaga. Macam-macam jenis air bagi. Allahu Akbar. Nampak? Orang yang tak sembahyang ni, Allah hina pada dia. Allah hinakan pada dia. Walaupun dia tokek air pun, air balang dia jadi tokek kan, jual air balang. Ni lagi-lagi nak Ramadan ni, berbalang-balang dia jual. Tapi kalau dia tak sembahyang, subhanallah. Berbalang-balang tu tak boleh tampung kehausan dia sebab meninggalkan sembahyang. Seandainya 7 air lautan,
diberi minum kepadanya, ia tidak akan menghilangkan dahaga kehausannya. 7 air lautan, subhanallah, laut tu kan luas, besar, tak akan hilang dahaga kehausannya. Itu nombor 1. Yang kedua, mati dalam keadaan tercela dan hina. Ketika nak mati tu, itu sebab orang yang mati dalam iman, wan nazi'ati gharqa. Kalau kita baca surah An-Nazi'at yang bermaksud si pencabut nyawa malaikat dalam keadaan rakus, dalam keadaan keras. Tapi orang yang beriman dalam keadaan kelembutan. Orang yang tak beriman, orang yang tak jaga solat, subhanallah, mati dalam keadaan tercela dan mati dihinakan oleh para malaikat Allah, lebih-lebih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga mati dengan beban perasaan maha berat. Dia merasakan semua tubuhnya diikat dengan besi yang kuat. Allahu Akbar. Seluruh yang bersama pada malam ini, kita cerita ni bukan kecil punya dosa tau. Neraka sakar itu dibelit, ditelan, dipatuk oleh ular, sebab tidak sembahyang. Itu di akhirat dalam kubur. Dekat dunia pun kita cerita sebelum ni 6. Dan malam ini kita mulakan dengan 3 siksaan semasa ajal kematian. Permulaan mati pun hina, apatah lagi dalam kuburan, apatah lagi di akhirat nanti. Na'udzubillah min zalik. Okey, saya simpulkan, saya ringkaskan. Nombor 1 tadi, mati dalam keadaan haus. Yang kedua, mati dalam keadaan tercela. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan beban perasaan yang maha berat. Maksudnya mati dalam keadaan risau akan imannya. Orang yang tak sembahyang ni iman tak ada. Orang yang ada iman, dia takkan tinggalkan sembahyang. Allahu Akbar. Ini azab siksaan ketika ajal kematian. Baik. 3 siksaan pula di alam kubur. 3 siksaan di alam kubur. Nombor 1, kuburnya gelap gelita dan sempit yang meremukkan tubuhnya. Ingat, kubur ni, Allah nak gambarkan itu kubur yang akan menghimpit. Ada yang sekali himpit tak ada apa-apa. Ada yang sekali himpit patah riuk. Subhanallah, himpitan itu nak menggambarkan itulah kubur. Dan himpitan itu beza. Meremukkan tubuh kita, sampai bertelagah tubuh kita, semua berdasarkan amalan kita. Orang yang tak solat, kuburnya gelap gelita dan remuk tubuh badan dia. Allahu Akbar. Dan yang kedua, kubur tu dah jadi neraka padanya. Api neraka dinyalakan di kuburnya. Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman syurga, jangan jadikan kuburnya lubang daripada lubang api neraka. Itu sebab orang yang ziarah hantar jenazah ke kuburan, kita ada peluang ziarah, bawa jenazah sampai ke kubur. Kita baca doa sunnah Nabi ajar pada doa, Allah maghfirlahu bagi lelaki, yang perempuan Allah maghfirlaha wasabbitha atau wasabbitu inda soal. Ampunkan dosanya ya Allah dan ringankan lidahnya ketika menjawab soalan. Subhanallah, 70 orang datang ziarah, baca doa tu orang yang soleh, selamat. Nabi dulu dia ambil ketul tanah tu, digentil-gentil, Allah maghfirlahu wasabbitu inda soal. Tu Nabi buat macam tu. Itu sebab seluruh yang dirahmati Allah, kita kena muhasabah balik. Orang yang berani tinggal solat, seolah-olah dia berani nak kena azab siksaan. Dekat dunia, ketika nak mati, apatah lagi ni, dalam kubur. Kubur itu jadi syurga, seterusnya juga syurga. Kubur tu dah jadi neraka, seterusnya juga akan jadi neraka. Dan yang ketiga, kuburnya dipenuhi banjir air mata. Kerana ada ular besar yang selalu menyeksa sehingga tiba hari kiamat. Allahu Akbar. Hari ini, ada keluarga kita yang dah meninggal dalam kubur. Berapa lamalah dalam kubur? Selagi tak kiamat, selagi itulah dalam kubur. Mudah-mudahan jadi syurga, jadi kerehatan pada dia. Tapi bayangkan, na'udzubillah, andai kubur tu jadi lubang daripada lubang neraka, itulah permulaan siksaan. Hari ini bagaimana keadaan, na'udzubillah min zalik. Sebab kita kena banyak-banyakkan doa untuk mak ayah kita, Allah ringankan, Allah permudahkan urusan. Jadikan kubur mereka taman-taman syurga, bukan lubang daripada lubang api neraka. Dan kita kena ingat, saya nak sebut, kadang ada salah faham berlaku. Bila keluarga meninggal, dia tolong qadakkan sembahyang, tak boleh. Qadak puasa boleh. Qadak badal haji boleh. Zakat boleh. Tapi sembahyang tak boleh nak tolong. Allahu Akbar. Dan yang seterusnya 3 siksaan,
sewaktu dikeluarkan daripada kubur di akhirat nanti. Apa dia? Yang pertama, Allah murka semasa bertemu dengan dia. Allah tak nak tengok orang yang tak sembahyang ni. Yang kedua, semasa perhitungan amal perbuatan, timbangan keburukannya diberatkan. Orang tak solat ni, amal buruknya diberatkan. Amal buruk tu jadi berat. Dan yang ketiga, berdasarkan hadis Nabi SAW, sehabis amal perbuatan dihitung, tempat kembalinya adalah neraka. Kecuali apabila Allah mengampuninya. Orang yang tak sembahyang, dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat dan berazam tak akan ulangi lagi, Allah akan ampuni dia. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah sama-sama 6, 9, 12, 15. Ada 15 siksaan bagi orang yang tak sembahyang. Di dunia, ketika nak mati, dalam kubur, dan ketika di akhirat dibangkitkan daripada kubur. Jadi kita muhasabah sama-sama. Ini daripada hadis Nabi SAW. Bukan kecilnya punya dosa, tapi besar dosa orang yang meninggalkan sembahyang. Oleh itu, seluruh yang dirahmati Allah, Rasulullah mengingatkan umatnya secara tegas agar tidak meniatkan solat hanya untuk menggugurkan kewajipan. Kita solat tu bukan hanya kewajipan, tapi niatlah solat itu untuk menghindarkan daripada dosa. Untuk nilai diri kita sebagai hamba. Sujud seorang hamba. Bukan seorang tuan, ego, sombong dan sebagainya. Rukuk seorang hamba. Allahu Akbar. Sembahyang itu kena dengan tamak ninah. Rukun tamak ninah ni ada berapa? Ada 4. Betul tak? Siapa boleh jawab? Saya bagi hadiah. Bagi hadiah pula. Rukun tamak ninah ni ada 4. Cuba sebut apa dia. Nombor 1. Ketika rukuk dengan tamak ninah. Kalau tak ada tamak ninah, rukuk tu macam ayam patut makan, laju. Iktidal, sami Allahu liman hamidah. Itu yang kedua, tamak ninah. Dan ketika sujud, tamak ninah. Duduk antara dua sujud, itu juga tamak ninah. Ada 4 rukun tamak ninah. Baik, saya buka kalau ada soalan daripada siksaan tentang sembahyang ini. Di dunia, ketika nak mati, dalam kubur, begitu juga yang terakhir ketika di akhirat nanti. Silakan, ada tak pertanyaan? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau kita tak solat, adakah amalan kebaikan kita yang lain tu Allah Ta'ala tak kira? Terima kasih Ustaz. Cantik soalan tu. Awalu amal ma yuhasibu fil akhirah as-salah. Mula-mula Allah tanya di akhirat nanti adalah solat. Solat sempurna, amalan lain ikut sempurna. Solat kita sangkut, amalan lain ikut juga sangkut. Jadi 5 kiraan matematik tolak 1 4. 5 solat kita tinggal 1, jadi habis langsung. Jadi tak ada nilai langsung. Begitu juga amal-amal lain langsung. Tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula awal amal yang Allah akan hisab, Allah akan hitung pada setiap diri adalah sembahyang. Sembahyang sempurna, amalan lain ikut sempurna. Sembahyang rosak, yang lain pun ikut rosak. Mudah-mudahan jelas insya-Allah. Silakan lagi soalan. Ada nak bertanya? Atau saya teruskan? Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Ada nak tanya? Husnul Ada yang angkat tangan. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nanti dalam kubur nanti macam mana kita kena tanya? Mulut kita yang jawab ke ataupun amalan kita? Bagus. Sangat bagus soalan tu. Husnul umur berapa Husnul? Nama saya Hanis. Ni bukan Husnul. Husnul mak. Husnul kakak saya. Oh kakak. Bagus soalan tu. Jadi semua yang dirahmati Allah, bila muncul soalan ni, dia satu ilmu tau. Satu ingatan kita bersama. Nanti bukan mulut yang menjawab. Amalan kita yang menjawab. Datang malaikat daripada kepala, nak dibeduk kepala kita, amalan daripada kepala akan turun jawab. Nak dipukul daripada melalui tangan, tangan yang akan jawab. Nak dipukul melalui kaki, kaki yang menjawab. Amalan tu persoalannya, amalan yang baik atau amalan yang tak baik. Jadi itu yang akan jawab. Yang daripada tangan kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Tangan akan bercakap, kaki juga akan menjadi saksi setiap apa yang dilakukan. Itu yang berdasarkan kitab-kitab sebut, bukan mulut yang bercakap. Bukan mulut yang mengeluarkan suara. Tapi daripada panca indera kita ni. Wallahualam. Ustaz, Jazakallah. insyaAllah. Terima kasih Anis. Ustaz, bila adik Anis tanya tu, saya ingat azab kubur ni amalan sendiri dulu ke atau dah ada hubungan dengan manusia lain Ustaz? Amalan sendiri dulu. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Dia nak macam ni, seluruh yang dirahmati Allah, cantik soalan Puan Pengerusi. Kita ni banyak amanah. Amanah pada diri kita, amanah kita pada Allah dan amanah pada manusia. Bayangkan diri tak lepas, apatah lagi dengan orang lain, apatah lagi dengan amanah-amanah yang diberikan, apatah lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang akan diperhitungkan. Itu sebab hari ini orang yang harta dia tak banyak, orang miskin, dia akan mula-mula masuk dalam syurga sebab apa? Kurang hitungan harta dia. Yang apatah lagi orang hari ini yang sibuk dengan kumpul harta, yang bermegah-megah, banyak perhitungan dia. Yang dari mana dia dapat benda ni, ke mana dia keluarkan, ke mana dia belanjakan dan sebagainya. Wallahualam. Ada lagi soalan? Lagi Ustaz, saya nak tanya Ustaz. Kalau macam orang yang tak belajar solat tu Ustaz, dia yalah daripada tu macam dia macam orang-orang yang macam kita biasa ni kan pergi kelas sana, kelas sini belajar memperbaiki sembahyang tu. Macam orang yang tak belajar tu Ustaz, mana sembahyang macam apa nak cakap macam ikut apa semua tu betul macam lara lah, mana sembahyang lara tu macam mana Ustaz tu? Dia yelah kita tak boleh lah kata nak menilai, tapi dia daripada macam kalau kita belajar macam kita baca Fatihah tu, baca perbetulkan Fatihah lah, misal kata macam dia tak belajar ikut macam mana tak sempurna lah tu, itu macam mana tu saya macam yelah antara terima Allah SWT, terima tak terima tu kita tak tahulah, tapi macam tak betul lah sembahyang tu Ustaz. Kita nak ajar dia macam tak terima lah macam itu. Itu tu macam mana tu Ustaz? Okey, baik. Kita kena faham. Okey, kita belajar malam ni. Kita duduk dalam kuliah ni untuk apa? Untuk faham. Untuk faham agama, untuk faham ibadah. Ibadah yang dia tak faham kenapa dia kena ibadah, kenapa dia kena puasa, kenapa dia kena sembahyang. Ibadah tu Allah tak terima, jadi sia-sia. Itu sebab kita ibadah ni, kita sembahyang ni kena ada ilmu. Bila ada ilmu, dia faham sembahyang untuk siapa dan dia faham sembahyang tu kesannya apa yang dia dapat. Tapi kalau dia sembahyang, dia tak tahu hala tuju dia untuk siapa, qausat hati dia, sia-sia. Jadi lara, jadi sia-sia, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab orang yang tak faham sembahyang, orang yang tak faham tentang Quran, orang yang tak faham tentang ibadah, jangan malu untuk belajar. Nanti daripada dimalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada dunia kita suka cari. Tapi kita kena sedar, hidup kita ni, kita jadi hamba pada siapa? Hamba pada Allah. Jadi kita kena usahakan nilai kita ni ada nilai di sisi Allah. Bukan nilai di sisi manusia, bukan nilai di sisi dunia. Jadi kena faham, ibadah yang hanya ikut-ikut, ibadah tu tak ada nilai. Ibadah yang tak tahu untuk siapa, tak ada nilai di sisi Allah. Wallahualam. Ada lagi soalan? Jadi sebenarnya seluruh yang dirahmati Allah tentang sembahyang ni, kalau kita renung, satu-satunya ibadah yang Allah wahyukan direct pada Nabi adalah sembahyang. Berbanding ibadah yang lain melalui ayat Al-Quran. Zakat melalui ayat Al-Quran. Puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam melalui ayat Al-Quran. Zakat juga melalui ayat Al-Quran. Tapi solat Allah anugerahkan benar-benar kepada Nabi, nak sebut benda tu sangat-sangat penting. Bagaimana nilai awal tu kita dapat 50 waktu solat. Ditegur oleh Nabi Musa tak mampu. Dan akhirnya kita dapat 5 waktu solat yang pahalanya sama macam 50 waktu solat. Satu solat bersamaan 10 kali dengan 50. Dan solat ini bukan sekadar solat, tapi kita punya keperluan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Lain ada tak soalan? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masa kita dengan kuliah tu Ustaz, kita tertidur Ustaz.
dosa tau Ustaz. Macam Ataupun mana? masa mendengar kuliah kita tertidur. Tertidur, terlena masa dengar kuliah. Kebetulan badan tengah letih dan tak sihat kan. Lepas tu, dalam masa kuliah tu ada Yasin, ada ngaji ni apakah kita kena ulang semula ataupun tak perlu Ustaz? Dia kalau tertidur kan, tengah kuliah tidur, tu nak sebutkan ahli syurga ni banyak dalam majlis ilmu. Kenapa saya sebut ahli syurga banyak dalam majlis ilmu? Majlis ilmu ni kan taman-taman syurga, majlis yang tenang, dia boleh tidur tu alhamdulillah. Tak dosa. Lebih baiklah tertidur, lebih baiklah tidur dalam majlis ilmu, jangan buat tidur pula. Tapi maksud dia subhanallah, dia termasuk sama dalam majlis yang disebut sebagai taman-taman syurga, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita ni bila sebut tertidur, kita tak sengaja, letih, kurang sihat dan sebagainya. Tapi kalau dalam sembahyang, sebolehnya kita cuba tahan daripada mengantuk. Takut-takut sembahyang kita lalai. Takut-takut sembahyang kita leka. Dalam sekadar majlis ilmu, insya-Allah tak ada masalah. Wallahu a'lam. Saya kalau dekon Ustaz, kelas ada dekon memang saya ngantuk Ustaz. Itu ahli syurga lah tu. Datuk Andu Ustaz sebut pasal dalam semayang. Ya, ada masa dalam semayang pun kita terlena Ustaz. Lepas tu kita sedap kita semayang balik. Kena balik, semayang balik ni. Sampai 2-3 kali kita lakukan apa tu semayang. Sampai setengah jam kadang-kadang Ustaz. Itu pun rasanya tak kuat di hati. Dia sebenarnya tu kadang takut gangguan syaitan. Apapun kita kena berwuduk, apapun kita kena benar-benar. Subhanallah, hadirkan hati. Semayang dalam keadaan lalai, leka, tertidur tu, subhanallah, takut jadi sia-sia, tak ada nilai di sisi Allah. Kita kena usahalah bagi cergas mata kita. Minum kopi ke apa kan yang boleh. Sebab apa rugi. Sembahyang hanya sekadar kewajipan tanggungjawab tanpa benar-benar nilai kehambaan, tanpa benar-benar untuk menggugurkan dosa dan kesan jadi bentuk kita punya peribadi, rugi. Sembahyang tu bentuk peribadi. Tapi kalau sembahyang itu bila tak ada hati, rugi kita. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hari ni ada yang sembahyang tapi mencuri. Sembahyang buat zina. Sembahyang buat tak elok. Bermakna sembahyang itu belum bentuk lagi peribadi dia. Kita cuba cari. Ciri-ciri ahli syurga, tuan-tuan puan-puan semua yang dirahmati Allah, ciri-ciri ahli syurga kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Apa ciri dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang khusyuk, yang fokus dalam sembahyang dia. Yang fokus dalam sembahyang tu orang yang berjaya. Yang berjaya bukan ada harta. Berjaya bukan anak ramai. Anak yang berjaya bukan. Berjaya bila mana kita boleh letakkan Allah itu dalam kehidupan kita dan fokus ibadah kita tu pada Allah. Yang khusyuk hati kita. Sampai hati kita. Itu namanya berjaya. Ingatan saya yang utama ni. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Minta maaf lah kita bab sembahyang ni dia kena tegas sikit. Okey, ada soalan lagi? Silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita dalam kita hadir majlis ilmu, dalam masa yang sama tu kita dengar dan juga kita dalam masa yang sama tu kita berselawat ataupun membaca zikir-zikir lain, boleh ke Ustaz? Apa hukumnya Ustaz? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Contoh kita dengar kuliah ni, Rabbi firli zunubi. Ya Allah ampunkan dosaku. Ya Allah ampunkan dosaku. Tak ada masalah. Tapi jangan jadikan subhanallah. Macam kita mempersediakan majlis ilmu, kita mempersediakan ayat Al-Quran, kita mempersediakan subhanallah selawat pada Nabi SAW. Kalau boleh kita fokus, kalau kita mampu boleh bawa dua fokus dan kita berzikir, tak ada masalah. Sebab apa? Taman-taman syurga mustajab doa. Taman-taman syurga tempat ruang kita minta ampun, tempat ruang Allah ampunkan hamba-hambanya. Turun para malaikat Allah yang bawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik, kita sambung lagi boleh? Boleh Ustaz. Teruskan. Tajuk yang seterusnya masih lagi berkaitan tentang solat. Banyak bertingkah. Banyak bertingkah dalam solat. Maksud bertingkah, beralasan dalam solat. Beralasan. Dia lalai, dia leka dan macam-macam. Bertingkah, bertangguh dan sebagainya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, kita tengok
ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kamu segala solat fardu, khususnya solat wusta, solat asar, dan berdirilah kerana Allah dalam solatmu dengan khusyuk, yakni fokus. Kenapa disebut wusta? Pertengahan solat tu. Di antara 5 yang tengah-tengah tu asar. Bila kita boleh jaga daripada awal dan kita boleh jaga keseluruhannya, subhanallah. Apa dia? Kita akan terjaga yang semua tu. Jadi kita muhasabah sama-sama. Kita renung balik hari ni solat kita sebolehnya kita awal waktu, sebolehnya kita berjemaah, sebolehnya kita cuba hadirkan hati kita untuk fokus. Fokus dalam solat maksudnya tidak banyak melakukan gerakan. Sia-sia semasa mengerjakan solat. Tidak berangan dan berfikir akan sesuatu selain bacaan solat, kerana solat yang tidak khusyuk tidak akan bererti di hadapan Allah dan tidak mendatangkan manfaat. Tidak mendatangkan manfaat. Allahu Akbar. Jadi kita muhasabah balik. Hari ni kita nak datangkan khusyuk. Kita nak datangkan khusyuk. Kita cuba memahami. Kita cuba memahami bacaan solat kita. Boleh dengar suara saya? Ini anak-anak baca ilmu. Alhamdulillah clear Ustaz, insyaAllah. Baik, kita cuba faham bacaan kita. Bila kita faham, kita boleh fokus. Tapi bila kita tak faham, pemikiran kita merewang. Pemikiran kita merewang, hati kita jadi lalai. Alhamdulillahirabbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kalau tak faham, Alhamdulillahirabbilalamin, raba-raba cincin, arwah suami hilang. Dia cari pula cincin. Ar-Rahmanir-Rahim, mana pergi cincin? Maliki yaumiddin, letak kat mana ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon petunjuk ya Allah, mana letak cincin? Sembahyang cari cincin. Sampailah waladdallin, ala cincin tadi letak dekat sinki, ambil wuduk. Sembahyang cari cincin. Itu sebab bila kita faham, secara tak langsung dia boleh khusyuk, boleh fokus dalam sembahyang. Subhanallah. Baik. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solat dia. Saya baca tadi. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam solatnya. Yang khusyuk dalam solatnya. Yang hadir hati. Ya, dan ciri-ciri ahli neraka, na'udzubillah, yang lalai dalam solatnya. Kita muhasabah balik. Fawailul lil musallin. Ya, celakalah orang-orang yang solat. Neraka wil pada orang-orang yang solat. Dia solat tapi dapat neraka. Apa sebab? Lalai. Na'udzubillah min zalik. Sebaliknya orang yang tidak khusyuk, mengerjakan solat, dia akan musibah. Dia akan mendapat musibah. Sebagaimana fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Maka kecelakaan besar bagi orang yang solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solat. Kadang hari ini sekadar tanggungjawab laju sembahyang ni. Macam ayam patut makan. Allah, laju, tak terkesan apa pun. Ya, sembahyang tak boleh bentuk peribadi, ya, tak dapat rahmat Allah, sebaliknya laknat daripada Allah. Na'udzubillah. Silakan, ada angkat tangan tu Siti. Ada nak bertanya ke? Dalam chat room Ustaz, kalau orang dengar khutbah sampai zikir atau selawat, boleh ke Ustaz? Oh, sambil Tak boleh. Ah. Tak boleh. Itu sebab kita kena diam, jangan berzikir, jangan berkata-kata. Macam tu juga kita main sejadah, kita tulis-tulis kat sejadah tu. Itu jadi lalai. La ghawud. Sia-sia khutbah kita. Sia-sia Jumaat kita. Kita tak mendengar khutbah dengan sebaik-baiknya. Walau selawat, walau zikir, walau tangan kita pusing tasbih, itu juga tak boleh. Dia jadi sia-sia. Jelas Ustaz, orang yang lena waktu khutbah Ustaz. Lena khutbah tu terlena tak ada masalah. Tapi kalau saja lena-lena tu takut juga. Dia asal ada mula je ittaqullah bismikallahumma ahya wa amut. Ada landing cari dinding, dia tidur. Dia saja-saja lena tak boleh. Saya ingat dulu waktu saya jadi imam di Shah Alam dulu, satu masjid, sampaikan ruang-ruang gelap tu kita letak apa? Letak tali merah putih tu. Dilarang tidur kat sini.
Kalau tak, itulah tempat landing. Time ada jamuan, dapat makan free, dia makan. Tapi time khutbah tu dia tidur. Allahu Akbar. Kita muhasabah balik. Rugi. Sebab apa orang yang jarang datang masjid, waktu itulah nak dengar peringatan. Waktu itulah nak ambil peringatan. Wallahu alam. Yang angkat tangan tu siapa? Siti, ada nak bertanya ke? Saya rasa puan ni line dia memang masalah Ustaz. Memang kalau dia masuk je auto terangkat. Oh, dia masalah lain dia. Okey. Bermakna dia angkat tangan tu surrender lah. Baik-baik. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz, bagaimana dengan lakonan berlakon solat? Tak solat betul-betul. Solat kerana berlakon. Itu sebab berlakon ni hukumnya haram tau. Hukum Ustaz. Berlakon ni hukumnya haram. Dia main-main. Berlakon pegang ni, berlakon jadi suami, berlakon begini-begini, hukumnya haram. Itu sebab orang yang berlakon, orang yang menyanyi sebenarnya, na'udzubillah min zalik, dia bawa kelalaian, dia Allahu Akbar. Jadikan perkara tu sia-sia, lagi-lagi berlakon sembahyang, dia macam mempermain-mainkan Allah, berdosa. Dosa besar. Umpama orang munafik dia pura-pura. Itu sebab kita hati-hatilah bila berlakon ni, soal berlakon ni, Allahu Akbar. Kita kat dunia ni umpama pelakon. Pelakon yang terbaik, bukan pelakon yang terbaik. Dia nilai yang terbaik adalah nilai kita kehambaan. Bukan pelakon tapi keimanan yang sebenar. Orang yang munafik, allazi kusala, dia sembahyang dalam keadaan malas, yura'unan nas, dan sembahyang hanya nak tunjuk pada manusia, wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia ingat Allah hanya sedikit. Ini orang munafik. Jadi walau dalam keadaan berlakon sekalipun, seolah-olah dia mempersendakan ibadah tu. Jangan. Wallahu a'lam. Itu yang saya boleh jawab. Ustaz, bila tengok pada tajuk bertingkah ni kan, punya alasan, tapi nanti, okey. Macam ni, kita ni iman turun naik, macam saya lah. Bila datang waktu futur, waktu iman sangat merudum tu, terbatal tak istiqamah yang selama ni? Contohnya, solat awal waktu. Datang hari yang betul-betul sangat lemah iman tu, Ustaz. Dia dulu kan mengantuk, dia dulu kan kerja-kerja lain, dia tapi ada sedikit rasa susah hati. Dia punya istiqamah tu batal ke atau masih dalam track istiqamah, Ustaz? Dia masih track yang sama. Cuma kita ni dalam keadaan ni lah, iman kita turun naik. Iman para Nabi sentiasa naik. Orang-orang soleh dia sentiasa naik. Bermakna yazidu wa yankus. Kadang berkurang, kadang kita naik. Allah ni dia faham. Sebagaimana kita kena usaha juga untuk istiqamah. Bila kita baca buku ni, kita tengok ingatan Allah, kita tengok ingatan daripada Nabi SAW. Benda ni sangat penting. Bila sebut jangan bertengkah, jangan bertangguh, sampailah orang yang sembahyang pun dapat neraka, dapat ancaman daripada neraka Allah. Apatah lagi orang yang bertengkah, apatah lagi orang yang bertangguh, beralasan untuk solat. Jadi apapun kita kena banyak doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu antara doa Nabi. Allahumma a'inni. Sebenarnya bila kita lepas salam, kita digalakkan baca tu. Ada ulama' dia ajar macam tu baca, yang berdasarkan dalam hadis Nabi sebut Allahumma a'inni. Ya Allah tolong aku. Ala dzikrika. Untuk ingat kau ya Allah. Wa syukrika. Mensyukuri nikmat kau ya Allah. Wa husna ibadatik. Dan memperelokkan ibadahku padamu ya Allah. Doa ni untuk kita istiqamah, sembahyang kita bukan kejap elok, bukan kejap tak elok. Tapi kita nak sentiasa maintain, macam sebut tadi, dalam landasan keimanan, dalam landasan fokus, dalam landasan benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang minta maaf lah sebut, saya lah ingatan kita kan. Sembahyang lebih kepada untuk penilaian manusia, ibadah untuk penilaian manusia, sedekah untuk penilaian manusia. Kadang hati kita kurang ikhlas semata-mata yang kita nak tunjuk pada Allah. Macam orang buta lah, yang Allah tarik mata dia. Dia tak nampak cantiknya orang, dia tak nampak ramai orang sekeliling. Dia hanya fokus pada Allah. Bagaimana Allah jadikan mata hati tu hebat, terang mata hati dia. Itu sebab orang yang OKU, kurang upaya atas dunia, dia akan mula-mula masuk dalam syurga. Kita yang sempurna ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Itu yang saya boleh jawab. Ustaz, satu soalan di chat room. Orang yang tak khusyuk dalam solat akan ditimpa musibah. Musibah yang macam mana, Ustaz? Orang yang tak khusyuk tadi,
macam musibah tu antara dia solat dia tak ada nilai lah. Dia hanya penat. Dia hanya sekadar sembahyang tapi tak ada dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, kita bercakap pada seseorang. Orang tu bercakap pada kita. Lepas tu kita buat tak layan. Lepas tu kita bercakap, tak tahu hala tuju kita nak bercakap. Kita main cakap aja. Kita main buat je. Tapi, kenapa aku buat ni? Kenapa aku buat ni? Dia jadi macam tu. Jadi sampai satu tahap, dia tak ada kesan dalam hati pun. Contoh orang minum air tu bukan sekadar bukan sekadar dia tegur air masuk dalam tu, tapi kalau dia merasai bukan hanya sekadar hilang dahaga, tapi subhanallah, air yang kita minum tu dengan lafaz bismillah, dengan cara yang elok, dan kita akhiri dengan alhamdulillah, air tu boleh jadi ubat. Macam itulah sembahyang. Sembahyang tu bukan hanya untuk hapuskan dosa, sembahyang tu juga sebagai terapi kesihatan, sembahyang tu juga sebagai terapi ketenangan. Allah sebut dalam satu ayat, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada masalah, sabar. Ada masalah, solat. Dua ni. Ada problem apa pun, sabar dan solat. Penyelesai kepada masalah. Jadi kalau kita tak khusyuk tu, antara musibah tu tak ada benda lah kita dapat. Sembahyang bukan ketenangan, tapi keserabutan yang dia dapat. Wallahualam. Bukan rahmat, tapi laknat daripada Allah. Subhanallah, baru macam ada satu kesedaran Ustaz, bila Ustaz kata musibah terbesar sebenarnya bila tak ada nilai dalam solat. Kena pula kalau selesa je kan, gaji ada, makan sedap, dah rasa macam dah solat lah. Padahal solat tu kosong. Ya Allah, menakutkan. Itu saya rasa, saya baru nampak. Saya nak sebut begini, kita hari ni akan berdepan dengan dunia nak berakhir. Dan fitnah tu terlalu besar. Orang yang boleh jaga solat, yang kesan solat itu sebenarnya benar-benar membentuk peribadi dia akan tahan daripada fitnah. Dia akan tahan daripada fitnah yang paling besar, fitnah Dajjal yang akan merosakkan, yang akan regut dia. Itu sebab kita ni hari ni, kalau kita muhasabah saya lah, kita tak nak tunjuk orang lain, diri kita sendiri. Selama aku sembahyang, selama aku hidup, sejauh mana sembahyang tu bawa aku makin takut dengan Allah. Sejauh mana sembahyang ni bawa aku makin dekat dengan Allah. Kadang bila kita lalai ni, tak ada benda, tak ada rasa takut pun. Kita sembahyang, kita tercari-cari. Kita sembahyang, kita duk mikir apa yang aku nak buat lepas ni. Kita duk mikir, ni saya lah. Kita sama-sama lah kita muhasabah balik. Allah pandang kita, kita menghadap Allah. Tapi hati kita ke lain untuk siapa sebenarnya? Jadi rugi. Jadi kita patut malu dengan Allah. Bila sembahyang kita hadap pada Allah, tapi kita main-main dengan Allah. Macam kita mempersendakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam, minta maaf. Ustaz, dekat sekarang kita kan banyak kategori OKU. Contoh macam Down syndrome, macam autism. Kalau macam tu, dia orang tak diwajibkan solat kan Ustaz? Yang tak diwajibkan solat, bila mana akal dia tak waras. Macam Down syndrome, dia masih lagi kekurangan. Macam autism, dia subhanallah bukan akal dia kurang. Tapi subhanallah dia masih lagi boleh membezakan. Cuma dalam keadaan ada benda-benda yang dia lebih. Dia masih lagi ada kewajipan untuk solat. Kita yang kena ingatkan. Saya pengalaman bawa jemaah haji di kalangan orang sindrom ni, subhanallah, bersih dia. Allah mudahkan urusan ibadah. Tahun lepas saya ingat ada seorang ibu tu dia bawa anak dia. Dia kata, Ustaz, saya mula-mula bawa anak saya ni, saya menangis. Saya kata, ni beban saya ke ni? Ini beban saya ke ni? Tapi bila saya murnikan balik, subhanallah, Allah mudahkan banyak benda. Subhanallah, laluan dia untuk tawaf, laluan dia untuk sa'i, orang tolong banyak. Ketika nak ulang alik, Mina, nak lontar, orang tolong. Sebenarnya Allah tolong. Saya kata benda ni, kadang bila Allah datangkan kita untuk ibadah, Allah tak akan susahkan. Kita hadir tu Allah tak akan susahkan. Cuma selama kita ni kadang kita rasa sombong. Kita datang sebagai jemaah haji, kita minta dilayan. Sedangkan kita kena layan diri kita. Macam itulah kita sembahyang. Kita kena layan diri kita untuk Allah. Bukan kita main-main macam tuan. Kau kena tengok aku sembahyang ni. Kita macam seolah-olah kita menghadap Allah. Tengok aku ni. Sedangkan kita yang kena tengok Allah. Sedangkan kita yang kena pandang Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam, itu yang saya boleh jawab.
Ada lagi soalan? Okey, kita sambung lagi boleh? Ya. Ustaz, macam mereka ni syurga tempatnya kot Ustaz kan? Ya betul, syurga tempat dia. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, satu kita tanya Ustaz. Macam kita nak usyuk dalam semayang tu Ustaz kan. Kita nak kena memang gangguan setan tu memang ada setan tu, nama setan Azazi yang mengganggu kita dalam semayang. Kadang-kadang kita dah fokus betul, dia tetap juga dia apa kan. Dia kita nak kena maknanya sentiasa kita daripada luar semayang tu dah kita tahu Ustaz, nak latih diri kita. Nak usyuk kita tu macam mana. Kadang-kadang kita fokus lah kita sebab kita macam kita bercakap mana kita berkomunikasi dengan Allah SWT pada Fatihah lah apa semua kan. Kita dah bila dah macam bertukar tu ada je lah gangguan Ustaz. Kadang-kadang kita memang sebelum kita buat dah beristighfar lah apa semua. Habis tu macam mana tu ni Ustaz, maka kita nak gangguan ialah tak tahu nak macam mana lah gangguan. Iblis memang iblis tu ganggu, bukan ke semayang ni kita daripada kita nak berlatih daripada luar semayang daripada Ustaz, macam mana kita nak fokus macam mana tu Ustaz? Ulama ajar kita berwuduk ni bukan hanya berwuduk zahir. Kita wuduk zahir kan? Tapi kita wuduk juga seolah-olah kita bersihkan hati kita sebelum mulakan solat kita beristighfar. Kita diajar juga qul a'udzu birabbin nas, ila akhir kita baca, minta dihindarkan daripada waswas, gangguan syaitan, manusia dan sebagainya. Bermakna kita ni bila nak menghadap Allah, kita kena prepare betul-betul. Allah ni lebih daripada raja. Allah ni lebih daripada sultan. Macam mana prepare kita nak sambut sultan datang tempat kita raikan macam-macam dengan persiapan diri kita, zahir kita sekalian. Hutan lagi kita nak jumpa dengan Allah. Ni saya lah ingatan saya yang utama. Kita kena clearkan benar-benar. Macam saya sebut tadi, macam yang bertanya tadi, Puan Pengerusi bertanya, bila solat tak ada nilai, rugi kita, penat. 10 tahun kita solat, bila umur bertambah, minta maaf ibu-ibu yang mendengar ni, bila umur dah bertambah, kita bukan nak tambahkan kuantiti yang utama. Solat kita, tanggungjawab kita, tapi kita kena nilaikan, kita kena lebihkan kualiti solat kita. Kualitikan solat kita, kualitikan ibadah kita. Itu yang kita nak persembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Saya sebut di awal tadi yang bertanya, bila kita tak solat, amalan yang terjejas ke? Ya, amalan yang terjejas. Mula-mula yang akan ditanya. Itulah nilai diri kita. Macam hari, kalau kita tengok barang, harga kereta, nilai dia cantik, mahal. Macam itulah nilai manusia. Bukan terletak pada harta dia, tapi nilai daripada amalan yang utama, amalan solat dia sebenarnya. Jadi kita cubalah usaha. Cubalah kita usaha sedaya boleh untuk hilangkan persiapan kita tu, kena hilangkan benar-benar, sisihkan pada dunia. Dan kita fokus benar-benar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam. Baik, kita sambung lagi. Para alim menjelaskan maksud daripada ayat Al-Quran, daripada hadis riwayat At-Tabrani, mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya ialah orang yang mendirikan solat yang tidak memfokuskan hati dan fikirannya ketika mengerjakan solat, serta banyak melakukan gerak-gerakan sia-sia yang dapat merosakkan gerakan solatnya. Berkaitan hal ini, Rasulullah SAW memberi peringatan kepada umatnya. Pertama sekali yang diangkat, dicabut daripada umatku ialah khusyuk, sehingga kan tidak ditemui lagi khusyuk dalam solat. Itu yang paling kita takut. Pertama yang sekali diangkat, dicabut daripada umatku, rasa khusyuk dalam solat. Kenapa jadi macam tu? Sibuk dengan dunia, gila dengan dunia, lalai dengan dunia. Jadi khusyuk tu pun tak ada nilai. Sembahyang hanya sekadar sembahyang, tak ada nilai kehambaan pada Allah. Allah alam, takut. Dan banyak melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dalam solat, mengakibatkan hilang khusyuknya, kekhusyukan, serta hilangnya pahala solat. Dengan itu, solat yang dikerjakan akan sia-sia. Padahal nilai solat dan pahala solat bergantung kepada kekhusyukan dalam solat. Berkaitan hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya seseorang yang mengerjakan solat, catatan pahalanya bukan 1/6 atau 1/10
daripada solatnya. Tetapi catatan pahalanya bergantung kepada tingkat kehusyukannya dalam solat. Nampak? Jelas kan? Ya, maksudnya tingkatan amal catatan tu bergantung pada solat. Bergantung pada khusyuk solat dia. Dan nilai peribadi kita pun, bila mana kita boleh fokus pada Allah, dunia ni Allah akan fokuskan pada kita tanpa kita cari. Allahu Akbar. Boleh nampak kan? Hari ni dunia kita cari-cari dalam sembahyang. Ya, dalam dunia duk kita plan, aku nak buat apa. Aku nak bina rumah macam mana bentuk dia. Aku nak masak apa resipi dia. Dalam sembahyang tu duk cari-cari. Allahu Akbar. Baik. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dalam hadis riwayat Ahmad, selain itu Rasulullah memberi peringatan kepada umatnya agar tidak banyak menggerakkan tubuh semasa solat, misalnya menoleh ke kiri dan ke kanan, serta ke atas ataupun berpaling. Aku merintahkan kamu solat. Ini daripada Nabi dalam hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hamba yang menghadapnya selama tidak menoleh, yakni berpaling. Jika kamu sedang solat, maka jangan menoleh, yakni berpaling. Bukan hanya tubuh kita tak berpaling, tapi hati kita juga tak berpaling. Allah hadapkan umpama wajah dia bukan nak samakan dengan makhluk, tapi maksudnya benar-benar fokus pada hamba-Nya yang solat. Ya, jadi kita kena cuba usaha juga untuk khusyuk, untuk fokus. Menoleh secara fizikal adalah banyak gerakan yang menyebabkan solat boleh terbatal. Menoleh secara hati berubah hilang konsentrasi akibat fikiran melayang-layang semasa solat. Allah SWT juga memberi peringatan kepada orang yang melakukan solat supaya tidak berangan-angan semasa mengerjakan solat, sebagaimana firman-Nya, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih azwajan minhum. Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan antara mereka, yakni orang-orang kafir. Kadang kita takjub dengan orang tu kaya, kafir tak beriman tapi kaya. Itu yang menyebabkan hati kita terlalai, tersasar jauh dan sebagainya. Daripada ibadah untuk kita fokus. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, para alim fiqh menjelaskan gerakan secara berturut-turut tanpa keperluan boleh membatalkan solat, terutamanya perbuatan yang tidak berkaitan dengan ibadah solat. Misalnya solat sambil melihat jam tangan. Tengah sembahyang, jam ke berapa ni, tengok jam. Betulkan pakaian. Masukkan jari dalam lubang hidung dia, korek-korek. Alamak, banyak pula tai hidung ni. Duk leka pula korek hidung. Melemparkan pandangan ke kiri dan ke kanan. Atau ke atas langit. Serta gerakan-gerakan lain yang tidak berkaitan dengan solat. Semua itu boleh mendorong ke arah membatalkan solat serta menjadikan ibadah solat yang dikerjakan sia-sia. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada soalan. Ada tak nak bertanya? Kita bercerita tadi daripada awal berkaitan azab, dan kita masuk orang yang tak fokus, orang yang bertingkah, orang yang lalai dalam solatnya. Jadi apa pun seluruh yang dirahmati Allah, saya nak sebut solat ini adalah pokok kita kepada ibadah dan keperluan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Jadi kita kena faham benar-benar, kita perlu ada ilmu benar-benar, dan rugi kalau kita sia-siakan kehidupan kita ni, kita tak cari peluang ibadah dengan sebaik-baiknya, iaitu solat. Silakan soalan. Ustaz, sekali lagi maaf. Apa ni, kalau saya keluar tajuk sikit boleh tak Ustaz? Silakan. Kita ada ramai anak Ustaz. Macam-macam perangai anak-anak kita, tapi alhamdulillah semua anak-anak kita terbaik dengan kita. Kita ni sakit Ustaz. Anak ni yang minggu ni anak ni hantar, minggu depan anak hantar. Tapi ada di antara anak-anak kita tu yang memang sibuk Ustaz dengan dia punya kehidupan. Dia menggantikan tempat untuk tanggungjawab dia tu dengan keuangan Ustaz. Dia tak dapat layan kita, tapi dia tak berhenti beri duit kat kita Ustaz. Apa hukumnya tu Ustaz? Subhanallah. Dia abaikan tanggungjawab dia pada mak ayah dia, dosa besar. Abaikan tanggungjawab. Macam anak lelaki, bukan hanya diberi duit, tapi anak lelaki ni dia kena ambil, kena jaga.
Hari ni ramai yang kaya-kaya letakkan mak bapaknya dekat tempat orang tua, dia kata saya mampu bayar. Saya mampu bayar, tolong je jaga. Saya pernah urus jenazah bila telefon anak dia untuk uruskan mak dia kata tak apa Ustaz uruskan, kami bayar. Berapa yang Ustaz nak kami bayar. Allahu Akbar. Kadang benda-benda macam ni itu sebab minta maaf saya sebut perlakuan kita pada mak bapak kita itu nanti akan patah balik kelakuan anak-anak kita pada kita. Jadi bila jadi sesuatu macam tu kita kena banyak muhasabah balik. Jangan kita menyalahkan anak tu nampak silap, kita dulu yang kena bertaubat. Ya Allah, apa sebenarnya? Apa dosaku? Kadang di sebalik ujian tu Allah nak gugurkan dosa, Allah nak tegur salah silap kita sebenarnya. Wallahu a'lam. Tapi di sebalik gambaran tu doalah banyak-banyak, Allah lembutkan hati anak dekat dengan kita, sentiasa bersama dengan kita. Wallahu a'lam, itu yang boleh saya jawab. Jadi kalau tak ada soalan, boleh tak saya berhenti sekadar ini? 10.17 Ustaz kan? Wah, perbincangan mana tak sedar, masa dah habis. Masya Allah. Ada soalan lagi ke jemaah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, boleh tak ada orang bagi kalau nak baca solat, lu baca Alhamdulillah dan Al-Fatihah betul macam kita dah tinggal dekat belah kiri lepas baca Alhamdulillah. Saya tahu pun nak clear soalan tu. Jauhkan kipas, jauhkan kipas, bunyi angin. Okey. Saya nak tanya, boleh tak kalau kita nak husuk semayang, kita baca auzubillah minasyaitonirrajim sudah 3 kali belah kiri, lepas tu baca Quran auzubillah sekali. Orang adalah makhluk bagi petua. Boleh ke Ustaz? Selagi benda tu tak bercanggah, dengan Islam, tak bercanggah dengan nilai-nilai yang dibawa oleh yang diajar oleh Nabi SAW, silakan. Tapi ludah tu ke kanan kiri saya tak dah dengar. Tapi kalau kita nak saya tanya dengan Ustaz tu. Dia itu nampak bercanggah ludah tiba-tiba nak sembahyang macam ludah kiri kanan yang pelik pula. Tapi kalau dengan bukan ludah isti'azah, kiri kanan, dia sekali. Dia kata belah kiri sekali, ludah 3 kali. Bukan ludah betul macam kita takkan macam ludah lah 3 kali dia kata belah kiri. bayangkan kalau kita sembahyang jemaah, masing-masing ludah kiri kanan, apa jadi jemaah kiri kanan? Iyalah, betul juga. Saya Okey. tanya, boleh ikut ke tak boleh ikut macam tu? Tak perlu ikut. Bermakna kita ambil yang benar-benar daripada Nabi, kita kena banyak-banyakkan isti'azah. Macam Quran auzubillah tu okey lah. Ya, betul. Itu diajarkan oleh ulama. Okey, terima kasih Ustaz. Ada soalan lagi ke? Semangat semua, tak mengantuk soalan ni. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau dah senyap tu kita tamat kat sini lah soalan ni ya. Okey, kita berhenti sekadar ni boleh puan? Ya, boleh. InsyaAllah Ustaz. Saya dulukan dengan hibahan boleh Ustaz? Lepas tu Ustaz tutup. Silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira. Jazak pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Ashraf bin Suwarin yang berkongsi peringatan tentang solat. Kesimpulan terbaik dari Ustaz malam ini untuk sama-sama kita renung, pelihara kualiti solat kita. Kuncinya adalah ilmu. Mudah-mudahan solat kita benar-benar menjadi penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sesungguhnya solat itu cerminan kepada kehidupan kita ketika di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Semoga dengan pengisian kuliah Ansyak malam ini menjadi satu lagi tambahan ilmu yang dapat membantu kita perbaiki diri dalam beramal, khususnya solat. Sebelum saya menutup kuliah pada malam ini, saya mohon izin Ustaz untuk mewar-warkan hibahan kuliah pagi esok. InsyaAllah pembukaan Jumaat Sayyidul Ayyam 20 Sya'ban 1445 Hijrah. Taman Syurga Gemanur Iman akan dimulakan dengan bacaan surah Al-Kahfi, surah Yasin, doa dan tazkirah bersama Al-Fadhil Ustaz Haji Zaidi bin Haji Edward. InsyaAllah sama-sama kita kembali bersama mengimarahkan kuliah subuh Gemanur Iman hari esok. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah Ansyak ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemanur Iman memohon jutaan kemaafan sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk melabuhkan kuliah akhir kita malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ustaz. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita banyak-banyak doa. Bila sebut tentang sembahyang, ini kewajipan kita. Jangan kita lepas tangan, kita doa. Antara doa yang diajar, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati. Ya Allah, jadikan diriku orang yang menjaga solat
Begitu juga zuriatku. Rabbana wa taqabbal doa. Dan sampaikanlah permohonan permintaanku ya Allah. Banyak-banyakkan doa. Ya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, doa Nabi Ibrahim. Jadikan di kalangan orang yang soleh, orang yang jaga solat. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah salah silap kami, Ya Allah. Ya Allah, berilah rahmat pada kami, Ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk jaga solat kami dengan khusyuk. Jauhkan kami daripada lalai, jauhkan kami daripada tidak fokus hati dan sebagainya, Ya Allah. Jadikan solat ini benar-benar kami titik beratkan, Ya Allah. Benar-benar memberi kesan pada peribadi akhlak kami, Ya Allah. Ya Allah, jangan susahkan kami, jangan malaskan kami untuk ibadah solat ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, matikan kami dalam husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih banyak-banyak seluruh yang mendengar. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Jumpa lagi insya-Allah. Maafkan saya, doakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.